Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam buta kepada semua. Welcome back to my IGTV. Semoga semua sihat-sihat dan baik-baik saja. So, video kali ni aku nak buat berkenaan dengan engulf ataupun engulfing fail. Sebab ada yang bersependapat, oh yuk betul lah yuk aku pun pakai engulf sekian-sekian. Ada yang juga membangkang nak pakai engulf apa semua. Tak kisah, aku bagi tahu kat sini, aku tak pakai engulf. Aku tak pakai. Yang kedua, aku juga tak menghalang. Okey, faham tak menghalang ataupun tak menyuruh pun korang jangan pakai. Faham tak? Aku hanya bagi tahu pendapat aku. Aku hanya explain. Okey, so aku buat video ni untuk aku tak boleh nak reply DM. Aku minta maaf, tak ada masa dan malas nak nanti perbualan tu jadi panjang. So kat sini aku buat IGTV untuk explain kenapa aku tak pakai engulf. Okey, dan aku bagi tahu engulfing ni apa benda. So tak payah nak kerabut-kerabut sangat. Serabut campur kabut jadi kerabut. Most tak nasi kerabut je. So kat sini first, aku akan explain dulu. Aku akan tunjuk macam mana aku identify engulfing candle dan macam mana aku marking zone engulfing. Clear Aku agak faham lah. So aku akan tunjuk macam mana aku identify engulfing candle dan macam mana aku marking zone engulfing candle. Simple kan? So first, tengok. Ini adalah bearish engulfing yang aku nak. Okay? Aku ulang sekali lagi video yang aku sampaikan ni hanya pendapat aku dan kenapa aku tak guna dan macam mana kalau aku nak guna pun. Faham tak? Agak faham lah. Ini engulfing bearish engulfing candle. Macam mana? Shadow kat luar and then close body ni kat luar. Okay, benda yang sama kat sini. Ada satu lagi macam ni. Dia open kat luar. Dia open kat luar. Ni open. Dia open kat luar. Minta maaf pada yang baru-baru terjebak dalam kancah trading. Minta maaf lah. Belajar basic dulu, insyaAllah akan faham apa yang aku explain kat semua IGTV aku selama ni. So kat sini mostly candle bearish engulfing, bearish yang open kat luar ni kebanyakannya dia akan lebih tau. Dia akan panjang. Dia akan panjang sikit. Macam ni. Ini bearish engulfing yang aku nak. Bearish engulfing. Macam tu. Bearish engulfing. Kalau aku nak tengok ataupun identify candle tu candle engulfing atau tidak, ini bearish engulfing. Sama juga dengan bullish engulfing. Benda yang sama. Dia macam ni. And then dia kat luar, dia open pun, dia close kat luar. Allah. Sekejap kita jawab call je. Hello. Hello. Aku tinggal powerbank aku. Powerbank aku. Kau powerbank aku simpan je esok. Yuk. Dia minta tolong tak? Apa dia? Tak. Apa dia? Apa dia? Tolong apa? Tak powerbank. Okay. Boleh. Okay ya. Alright. Okay. Alright. So, nak kasih tak? Atau game? Tak, aku tengah buat IGTV jap. Apa? TV? Aku tengah buat kerja jap. Okay, kita je. Alright. Okey, sambung balik. Minta maaf atas tergendala sebentar tadi. Maafkan saya atas kesilapan saya. Okey, sambung. Bearish bullish engulfing pun sama. Dia close kat luar. Dia close kat luar. Shadow dia pun kat luar. Dia open kat dalam pun tak kisah, tapi dia close kat luar. Okey, dia close kat luar. Yang satu lagi pun sama. Macam ni. And then dia open kat luar, tapi macam biasa. Biasa open kat luar ni dia akan panjang sikit candle dia. Candle dia akan panjang sikit. Kalau tak percaya, backtest lah. Try tengok backtest lama-lama. Backtest kan banyak-banyak. InsyaAllah ada hasil. So macam ni. So ini adalah satu ni je. Ini adalah bearish ataupun bullish engulfing yang aku nak. Aku tak nak yang macam ni. Masa aku belajar dulu, dia ada buat macam ni untuk bearish engulfing. Tapi aku tak pakai. Aku tak nak. Sebab bila dah backtest benda ni, dia suka hati akulah, aku tak pakai. Tak payah banyak sangat. Dia shadow kat luar, tapi close dia kat dalam. Close kat dalam. Shadow dia kat luar. Dia telan, tapi close dia ni kat luar. Aku tak nak. Faham tak? Masa aku belajar, benda ni ada. Benda ni ada dalam kategori engulfing juga. Tapi aku tak pakai. Faham tak? Sama juga dengan bullish engulfing pun. Sorry. Macam ni. Tapi dia punya shadow je kat luar. Dia punya body kat dalam. So close ni penting. Bagi aku close ni penting. Dia identify untuk close harga. So benda yang sama. Kau jangan
Jangan tanya common question yang aku selalu dapat, yuk kalau breakout nak kena tunggu close candle ke? Ya, memang kena close candle. Contohlah trendline kan. Okey. Trendline lah, tak payah SNR. Ikutlah trendline ke SNR ke. Kalau dia breakout, katakanlah ni H1. Dia turun ni cecah SNR ke trendline dia. Shadow duk main turun naik, masih shadow. H1 tak close body lagi. Dia tak breakout bang. Dia tidak breakout. Breakout kita perlu tunggu close harga. Tak payah pelik. Sebab ramai sangat, terlampau ramai tanya, yuk kalau breakout nak kena close ke? Yuk kalau breakout kena tunggu close candle ke? Breakout kena tunggu close ke? Memang kena tunggu close. Faham tak? Kalau shadow tak menjadikan breakout. Kalau H1 jadi macam ni, dia turun kat sini. Jangan kalau nak sell. Kau tak tahu lagi harga tu nak pergi mana. Faham tak? Dia tak ada keputusan dah satu-satu dah. Yelah maklumlah berbalik futsal terus buat IGTV. Sorry lah bang. So keputusan harga close ni penting. Close harga ni penting. So dia untuk identify breakout. Faham tak? So jangan nak shadow tengah main-main kat sini, dah sell dah. Sebab apa? Sebab dah breakout. Breakout kena tunggu candle close. Itu breakout. Bagi tahu orang sebelah. Breakout kena tunggu candle close. Kalau dia tak close lagi, tak breakout. Faham tak? So jangan, ni saya tak marah tau. Saya tak marah. Saya minta maaf. Saya cuma tegas sikit je. Jangan nak tanya breakout kena tunggu close ke, breakout tunggu close ke. Aku buat webinar sebelum ni ke apa benda ke, common question yang akan dapat, breakout kena tunggu close ke. Memang kena tunggu close. Kalau shadow tu dia tak close pun, tak breakout pun. Okay. So itu je. Sorry, kita bukan nak cakap bab ni. Itu hanya iklan untuk tips. So settle kat sini untuk candle engulfing. Ini adalah bearish engulfing macam ni yang aku nak. Dan untuk bullish engulfing macam ni yang aku nak. Yang macam ni aku tak nak. Aku bukan tak nak, memang aku tak guna. Kalau dia contohlah dia jadi macam ni pun, tiba-tiba dia turun kan. Dia turun. Lantak dia lah. Aku ada kaedah dan SOP aku untuk aku entry sendiri. Aku tak tengok pun benda ni. Tak wajib pun aku tengok. Bukan satu kewajipan utama pun. Faham? Okay, settle satu cara aku identify engulfing candle. Yang kedua, cara aku how I identify, ada orang Mak Saleh tengok kan, how I identify engulfing zone. Kalau bahasa Melayu dia, macam mana aku tanda zone engulfing. Bahasa Indon tak pandai, sorry. First, ini bullish. Siapa yang baru tu, candle warna biru ni bullish. Yang merah bearish. Okay, macam ni, dia turun, dia break. Ingat macam aku dah tunjuk tadi, sebelum ni tadi, dia close kat luar. So macam mana aku marking zone? Okay, masa aku belajar, ramai juga yang marking macam ni. Yang marking satu candle merah ni. Kan, ada yang marking macam ni. So dia marking satu merah ni untuk dia punya zone engulf. Tak ada masalah. Benda yang sama untuk bullish pun, dia marking yang, malam-malam buta bye buat video. Itulah, tak apalah, moga-moga bermanfaat lah untuk mereka-mereka di luar sana. Dia marking satu candle ni. Allah. Satu candle ni. Dia marking. Faham tak? Untuk zone bullish engulfing dan bearish engulfing. Tapi akhir 2019, akhir 2019 dalam bulan 11 bulan 12 tu aku ingat, aku lepak dengan seorang brother ni, hamba Allah ni. Dia pun pakai engulfing dan dia pun belajar dengan, tak payah sebut lah. Kalau aku sebut nama dia, korang confirm kenal. Tapi orangnya alhamdulillah baik je, okey je lah. So aku lepak-lepak dengan dia apa semua. Dia cakap, dia tunjuk dengan aku cara dia pakai engulf yang dia belajar dengan guru engulf tu. Guru engulf yang ikutlah siapa-siapa lah, tapi cara dia pakai, dia marking macam ni. Dia marking macam ni. So dia cakap aku, yuk kau marking macam ni je. Kalau untuk dia ambil yang ini, faham tak, yang kecil ni. Dia ambil yang ni. Dia pembaris baik. Dia marking macam tu. So dia marking yang kecil ni. Aku pun dia ajar lah, yuk kau marking yang ni je, marking yang kecil. Ini untuk bullish engulfing BE. Alamak sama dah pula, bullish bearish BE. Tak apalah. So kat sini nak cakapnya, macam mana aku marking zone untuk bearish engulfing dan bullish engulfing macam ni. Marking yang kena telan ni. So aku pun balik lah buat apa semua. Aku backtest. Aku belajar sesuatu tu, aku backtest. Balik buat backtest kau. Bukannya terus masuk je bantai, tak. Kena backtest. Try lah backtest, insyaAllah ada hasil. So faham macam ni aku marking zone engulfing aku. Ini bearish engulfing, ini zone bullish engulfing. Ketika itulah aku guna, sekarang dah tak dah. So faham anak-anak semua faham Ini adalah bearish engulfing, ini bearish engulfing, ini bullish engulfing.
Ini bullish engulfing. So zone macam mana yuk kau marking zone? Marking tanda line yang ditelan, bukannya yang menelan ni. Ni yang menelan, ini yang ditelan. Aku akan marking yang ditelan. Okay, settle. Aku dah tunjuk macam mana aku identify engulfing candle, dan aku dah tunjuk macam mana aku marking engulfing candle. Settle. Okay, so yuk, kenapa kau dah tak pakai? So benda ni aku cakap awal tadi, kau nak pakai semua tak ada masalah, aku tak menghalang. Tapi aku tak pakai, kau janganlah marah aku tak pakai. Janganlah nak bising aku share pendapat aku. Ada yang bersama pendapat sebab dia orang pun mengalami masalah yang sama. Sebab engulfing ni kena faham satu benda. Engulfing macam ni je engulfing. Pelik lah aku yang orang. Engulfing hanya candle. Engulfing hanya candle. Candlestick. Candlestick indikator harga. Dia indikator bagi harga. Dia bukannya apa orang kata, dia still indikator. Dia adalah tools bagi harga. Tapi still boleh guna. Tapi jadi salah bila korang buta-buta nampak engulf je sell. Benda sama kat sini. Okay, hari tu 2 minggu lepas tak silap aku, ada seorang hamba Allah yang handsome orangnya. Dia identify, bagi tahu kalau korang pun buat benda yang sama, tak apa, kita sama-sama belajar. Dia marking ini sebagai head and shoulder. Okay, tak ada masalah. Kalau ada siapa-siapa yang buat, boleh bagi tahu kat komen. Ini support. Dia dah identify support ni dah breakout. Head and shoulder kan reversal pattern. Macam aku dah share kat IGTV pasal chart pattern. Kita pattern apa-apa pun kita nak tunggu dia breakout. Macam aku ulang tadi, breakout kena close harga, bukannya shadow bukan. So ini head and shoulder, head, ikutlah. Ini support dah breakout, betul tak? Ni aku dah set up sell ni direction dah. Korang kan ambil BO sebagai direction. Korang punya direction kan based on breakout. Tu satu. Yang kedua, dia marking dah pula. Ni semua pullback ni. Dia identify dah pula ni pullback. Bila pullback korang akan cari apa? Dia dah breakout kan? So dia akan cari engulf. Sebab apa? Masa aku belajar dulu, aku ingat lagi guru aku tu sebut, engulfing ni magnet bagi harga. Harga akan cari engulf. Ingat lagi kau, guru aku tu pun entah ke mana dah. Tapi tak apalah kan, dia still mengajar kita. So tak apa. Kita kan tak kena belajar daripada kesilapan. So ini engulfing. Nampak? Ini kan aku dah tunjuk tadi. Sorry, aku zoom Aku ada antara anda semua yang pakai phone seat ke, takut kecil, kesian pula tak nampak chat. So aku zoom. Ini engulfing. Ini engulfing candle. Aku dah tunjukkan first tadi macam mana aku identify engulfing candle. Nampak shadow dia kat luar. Ni, shadow dia luar daripada ni kan. Lepas tu dia close kat luar kan. Okay, macam mana aku marking? Marking yang ditelan. Marking yang ditelan ni aku belajar dengan orang lain juga. Dia suruh aku marking sini, so aku marking macam ni je lah sentiasa. Okay. So, tak kisahlah korang kat luar sana yang marking satu ni ke, marking satu body tu ke, marking macam ni ke. Tapi marking macam ni pun korang akan kecilkan zone juga. Tu dah topik lain lah. Aku malah nak borak pasal tu. Ni topik khusus untuk engulf sahaja. So, ini engulfing zone. Okay. So, korang dah identify head and shoulder. Support dah breakout kat sini. Aduh, kita tekap baru cakap sikit dah sakit tekap. Engulf kan, dia dah breakout. Korang consider ni sebagai pullback. Movement laju ni, masa aku belajar, dia cakap apa? Ini adalah liquidity candle. Candle cari engulf. Sebab apa? Sebab harga wajib cari engulf. Engulfing adalah magnet bagi harga katanya. Okay. So, tengok. Inilah muslim-muslim korang dapat. Kau entry, pacak-pacak, turun sikit ni. Korang dah consider korang dapat shadow dah. Tapi, dia naik balik. Dia naik balik. SL korang kan? Mostly kebanyakan orang kan suka SL kecil-kecil. 3 pip, 10 pip, 17 pip, 20 pip je, 15. Takut nak cecah 30 pip tu takut. Yelah, dah deposit $20, mau tak takut. So, entry sell dalam engulf. Tapi, engulf dah break. Dah hit SL. Tak apa tau. Kita cover. Ni engulfing fail ni. Ni confirm. Kita engulfing fail kan tempat full margin. Nampak dah tersasul-sasul dah. Engulf fail kan tempat full margin. Aku belajar tau. Lillahi ta'ala. Dia cakap, engulfing fail ni tempat kau full margin. Siapa yang dah belajar, siapa yang dah apply, komen. Tak ada masalah. So, fahamkan dulu video ni sampai habis Aku akan macam itulah. So, engulf fail tempat apa? Tempat full margin. Yelah, korang akan full margin lagi kau kat sini. Sebab apa? Sebab kau dah tahu, engulf ni dah tak ni. Dia dah break. Kita nak counter balik loss kita yang kat sini tadi ni. Dah hit SL. Layer macam ni bunyi dia.
teng 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 sampai bunyi geng. Sampai bunyi macam tu kan, market dah tak bagi geng kat sini. So tengok price buat apa. Price korang dah full margin kat sini, price naik sikit je. Dah screenshot dah tunjuk kat mak. Price buat apa? Price turun balik. So mana Enggaf fail? Mana Enggaf fail yang tengok price turun naik balik? Faham tak? Padahal dah cantik ni kan korang punya jalan cerita kan. Korang selalu cakap, oh kita kena baca jalan cerita, kita kena faham jalan cerita. Inilah jalan cerita. Jalan ceritanya head and shoulder, support ni dah breakout, ni support ni dia cucuk-cucuk strong, tapi dia dah breakout. Tak apa, dia dah breakout, kita boleh sell ni, direction kita sell. Head and shoulder breakout, ni tunggu dia pull back, dia cari Enggaf. Dia cari Enggaf, kita sell. Pop, hit SL. Enggaf fail, kita counter full margin untuk buy. Dia turun balik, dia naik balik. Faham tak? Nampak tak kat sini? Tak apa, banyak. Ini aku fokus untuk gold Aku tak ada. Kalau nak tunjuk kat pair lain tak jadi IGTV ni mau 10 jam. Aku boleh tunjuk kat semua pair ada. Tapi tak apa, kita tunjuk kat gold je. Cari lagi. Kita cari lagi. Ni contoh salah satu. Ni Enggaf kan? Ni. Kita zoom tu. Ni Enggaf kan? Nampak tu? Cantik je Enggaf kan? Marking macam tu. Kita pulang lah nak marking macam ni. Kita pulang masing-masing. Nak marking macam tu ke, nak marking macam ni ke. Asalkan kalau aku akan marking macam ni untuk aku identify Enggaf zone. Kau dah marking, dah patap, dah layer sampai geng bunyi macam tu. Dah turun sikit, naik balik. Naik balik, tak jadi ke ceritanya. Dah breakout kan ni? Breakout kan direction. Semua ni kan korang dah consider sebagai pullback punya cerita. Korang kan pandai jadi director of forex trading, bagi cerita situ sini. Ni cerita pullback. Sedap cerita pullback. Banyak kat gold ni, banyak. Mana lagi? Kita cari lagi. Ni lah orang-orang yang backup Enggaf. Kat sini. Oh yuk ni Enggaf ni nampak aku full margin ni bla bla bla. Aku sebelum ni masa webinar cuma tak buat IGTV je lagi, tak sempat. Aku ada buat webinar pasal doji. Siapa yang dah belajar dengan pasal doji dengan aku, dia tahu. Ni doji. Boleh je kalau nak sebut doji. Tak ada Enggaf pun main doji. Pakai doji. Boleh je. So banyak kalau kau cari pun. Kita cari lagi. Ni H1 tau, gold H1. Dah aku tak menghalang siapa-siapa pakai. Tapi first jangan halang aku pakai. Yang kedua, jangan trigger dengan pendapat aku. Sebab ada yang lain pun bersependapat yang sama. So maksudnya dia orang faham apa yang dia orang buat tu ada something wrong. Aku belajar juga Enggaf ni. Bukannya aku tak belajar. Aku belajar berbayar atau berbayar. So banyak dekat PP lain pun banyak sangat-sangat. By the way, gold ni aku buy ni tau. Aku target dia akan naik lagi. Kita cari dulu. Aku akan cut ni video ni sebab aku nak cari. Okay, ni salah satu. Nampak ni. Ni Enggafing kan? Nampak dia telan. Yang kecil ni. Ni dia telan, nampak? Zone, nampak? Tembus juga. Sebab apa? Korang jalan cerita. Oh, dia turun momentum kuat. Suka pakai momentum harga. Tak apalah, tak apa. Guna je semua. Asalkan buat profit. Ni aku nak explain pasal Enggaf je. Ni nampak Enggaf turun momentum harga. Dia naik sikit-sikit ni. Dia naik tak nak. Ni tak ada kekuatan untuk buyer. Nampak? Director of forex trading. Price masuk zone ni Junam. Hit juga SL. Faham tak? End up sambung je naik. Tak ada pun Enggaf fail. Tak jadi pun Enggaf fail. Faham tak? Kita cari lagi. Ni Enggaf. Jangan kata Enggaf boleh nak pakai drop base drop. Sini ada drop base drop ni. Drop base drop. Ni base. Tu base kan. Lepas tu apa? Breakout support. Breakout trend line. Yang mana marking trend line. Dah breakout. Bila breakout korang suka buat apa? Breakout tunggu pullback pula. Tunggu pullback. Pullback akan cari apa? Cari Enggaf. So masuk Enggaf. Sell. Sell yang ni. Sell ni. Sebab dah masuk zone kan. Zone korang kan penting. So masuk zone. Sell SL. 10 pip, 20 pip, 25 pip atas zone entry. Turun sekejap, naik balik. Membohong lah korang entry ni sekali terus close. Tak adanya. Aku pun jarang buat macam tu. Mesti nak hold je. Sebab apa? Sebab dah ada jalan cerita yang meyakinkan price tu akan pergi. Apa dia? Oh, price dah break ni. Price dah break trend line. Price dah break support. Breakout dengan momentum. Kat sini ada double top. Double top reversal pattern. Dia dah breakout trend line. Double top breakout reversal pattern. Dah breakout support. Ni naik hidup segan mati tak mau. Naik slow. Kemampuan buyer tak ada. Dia cari apa? Cari Enggaf. Sebab apa? Enggaf magnet bagi harga. Sebab apa? Enggaf adalah tempat entry. Enggaf key level entry. So korang akan close ke sampai sini? Tak, korang akan hold. Sebab apa? Sebab korang dah ada jalan cerita yang mengukuhkan price tu akan pergi seperti mana yang korang harapkan. Korang akan hold. End up price buat apa? Naik balik.
So poinnya kat sini, so tak payah. Kalau aku nak tunjuk sangat-sangat banyak, memang sangat-sangat banyak aku boleh tunjuk. Aku boleh tunjuk semua pair. Benda ni bukan kat gold je, semua pair ada. Kena faham, engulf hanya candlestick. Jangan obses dengan sesuatu sedangkan kau tak faham harga tu sendiri. Candlestick ni semua hanya harga. Semua hanya harga. Benda ni ada engulf ke tak ada engulf ke, jalan. Benda ni akan jalan. Dia tak kira nak engulfing ke, engulfing fail ke apa semua. Dia hanya indikator bagi harga. Faham kat situ je. Kalau aku nak main candlestick, aku suka pakai doji. Kat mana latest Kejap kita cari contoh. Kat mana itu? Ni nampak. Ni kan doji. Ni doji. Ni doji. Sekejap aku delete dulu Sorry takut semak. Okay. Ni doji. Nampak yang ni aku tunjuk yang ni. Sorry pada yang pakai phone kecil apa semua. Minta maaf sangat-sangat, harap nampak. Ini doji. Doji ni tarik. Macam tu. Kalau nak main pocok-pocok doji pun boleh. Student aku ramai gila yang pakai doji. Tapi dia still candlestick. Dia bukannya 100% nampak doji kat bawah, buy. Nampak doji kat atas, sell. Terus shadow. Dalam ni tak ada. Dekat aku bagi tahu awal tak ada dalam forex ni, tak ada benda yang gempak. SNR. Contoh SNR. Kau pergi, katakanlah kau pergi dekat orang A, nak belajar dengan dia. Bayar RM200 ajar SNR. RM200. Kan? Contoh. Bayar RM700 untuk apa? Advance SNR. Ini mengarut. Pergi kat mana-mana, jumpa benda ni, ini totally nonsense. SNR ke, advance SNR ke, trendline, advance trendline, candlestick, advance candlestick apa semua, tak ada. Dalam benda ni, SNR, trendline, TL kalau nak guna, time frame, dah. Yang lain-lain tu sendiri punya. Money management, kau punya emosi, psikologi, apa semua benda tu, yang ni je. Tak ada advance SNR, trendline, semua tu mengarut. Semua benda yang sama. Semua sama. Tolonglah jangan mudah tertipu, mudah trik, mudah terpesona, mudah terperangkap, mudah obses dengan sesuatu bila sebut advance. Tak ada yang advance pun. Forex senang sangat-sangat. Aku boleh jamin senang sangat-sangat pada mereka yang betul-betul backtest dan cuba fahamkan. Tak obses dengan sesuatu je. Kalau tak percaya, kalau ada, sebab aku pernah sebut itu kat story, siapa yang trade pakai engulf dan engulfing fail, bagi dekat aku kau punya portfolio 3 bulan pun tak apa. Aku pump 5k USD trade account tu, profit sharing 50-50. Pakai engulf sahaja. Aku boleh bayar 5,000 pula untuk nak belajar dengan kau cara kau pakai engulf tu macam mana. Kalau legit sangat, depo 100 boleh pergi 5,000. Yelah, kau bayangkan kalau wujudnya satu benda macam tu, fikir logik kalau wujudnya satu konsep engulfing fail, ataupun engulf lah kita ambil simple. Tak payah, engulf dah biasa sangat. Sebab ramai yang suka cakap engulfing fail kan. So kita bawa engulfing fail. Okay, engulfing fail. Fikir. Allah bagi akal kan kat kita. Okay, engulfing fail. Macam mana yuk marking zone, macam ni yang kena telan. Okay, settle. Okay, so fikir. Engulfing fail, dah turun, naik punya cerita, dah tiba-tiba entry, pup dia break. Engulfing fail tempat full margin. Bayangkan takkan ada seorang pun dalam dunia ni hidup susah. Abid Liu takkan dikenali. Dunia Malaysia ni akan teduh sebab masing-masing rumah saya tinggi kat LCC. Sebab apa? Semua kaya. Kita boleh bawa benda ni, isu ni dekat Menteri Kewangan, suruh semua fakir-fakir miskin, orang-orang susah, anak yatim apa semua benda tu, buat deposit minimum $50 je. Bagi kerajaan bagi bantuan $50 seorang trade, pakai setup full ni, engulfing fail ni, full margin. Sebab apa? Sebab $50 sikit kerajaan confirm boleh bagi. Allahuakbar. Jadi full margin kat sini $50. Bila dah full margin, kat gold, kita main kat gold je. Semua rakyat akan main kat gold je. Full margin $50 boleh pergi 2k. 2k tunggu pula setup full margin, 2k pergi 10k. 10k pergi 50k, 50k pergi 100k. Ni USD tau. Ni USD 10k, 100k. 100k dah ada 100k kan. Kalau jumpa setup full margin, zone-zone yang korang idamkan sangat tu, ni zone aku. Korang kan selalu nampak ni masuk zone ni kita sell Okay, ni masuk zone ni kita buy Ni zone ni golden zone. Ini zone petala 7 langit, harimau, singa, bintang. Zone-zone yang accurate. Sedangkan zone hanya datang daripada indikator ni je, yang boleh tukar-tukar color, boleh ubah besar kecil. Itu zone-zone korang, yang korang tak tahu pun benda tu ada value ke tak. Fikir. So kalau benda ni wujud untuk senang, sesenang itu yang diharapkan, depo je $50. Depo $50 full margin, gross 10k, 10k pergi 100, 100 pergi 50, 50 pergi 100,000 USD apa semua kaya.
takkan ada orang susah. Kita boleh buat macam tu kalau benda tu sesenang yang seperti ada harapkan. Tapi benda tu betul ke tak? So fikir, kalau benda tu wujud, aku cakap siapa yang trade macam tu, bagi portfolio paling kurang pun 3 bulan, tengok macam mana aku pump 5 USD, full margin account tu. Full margin account tu profit kita 50-50, nak 60-40 pun tak ada masalah. Silakan. So fahamkan betul-betul. Aku minta maaf kalau IGTV nampak macam marah ke apa. Aku tak marah, yang kenal aku kenal lah. Aku hanya sampaikan apa yang, sebab aku lah sekali lagi minta maaf tak dapat nak reply DM. Lepas tu tak nak macam menjawab nanti kenapa aku tak pakai apa semua. Kau nak pakai silakan kalau boleh buat profit. Kalau tak boleh, jangan ego, jangan nak steal. Ubah. Cari jalan cara lain untuk entry. Kalau teknik pucuk akar ni wujud, kalau rasa benda ni takkan ada, kita pergi sama-sama Pejabat Menteri Kewangan, kita bentang benda ni. Mestilah seronok kan, Malaysia tak ada orang susah kan. Kita pun dapat bantu sama-sama, tak ada fakir miskin. Sebab semua akan kaya dengan kaedah full margin je. Tak payah depa besar-besar, $10 pun boleh. Dah full margin boleh kaya kan. So benda tu macam aku cakap tadi, SNR, trendline, time frame, settle. Ini je. Tak ada nak advance, tak ada nak gempak-gempak. Kalau pakai ini gabung dengan proper money management, trading psikologi, siapa semua, emosi sendiri, diri sendiri tu ada dalam keadaan baik, niat baik, sanggup tunggu floating. Sebab ada trader yang $2 merah tak nak close. Benda ni ada masalah, benda ni. Sebab aku pernah jumpa lebih 5 orang. So akan ada lagi kat luar-luar sana. So aku harap apa yang aku sampaikan ni bermanfaat. Aku minta maaf sekali lagi kalau ada terkasar bahasa ataupun sound seolah-olah marah-marah. Aku rasa aku tak ada maki-maki. Aku hanya sampaikan pendapat aku, publikkan benda ni supaya korang komen je lah apa-apa pun, tak kisah. Cuma aku cakap awal, aku dah explain pada awal tadi, aku tak pakai Engulf ada sebab aku tak tengok pun Engulf ni bukan satu kewajipan pun. Ada Engulf ke tak ada Engulf ke, aku ada kaedah sendiri nak entry. Korang pun carilah kaedah masing-masing. Tak nak obses dengan sesuatu yang orang bawa. Korang pun tak tahu orang bawa demo ke account SIM pun kau tak tahu kan. So terpulang. So sekian daripada ni je video aku. Aku harap benda ni bermanfaat. Aku buat ni balik futsal tau. Balik futsal, aku tengok malah nak reply. Ada yang tanya itu ini, ada yang cakap itu ini apa semua, ada yang berpendapat, ada. So biar clear kat sini kenapa aku tak pakai Engulf. Suka hati aku tu first, and then aku tahu apa yang aku faham, and then kalau benda tu menjana income dekat korang, tak ada masalah. Aku tak menghalang pada anda-anda yang nak pakai Engulf pun. Cuma fikir balik, faham balik apa yang aku sampaikan kat sini. So itu saja. Minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum.